Baik, Ananda Azizi bertanya mengenai perkara khusyuk dalam solat. Jadi khusyuk ini artinya seumpama Piramli melihat nasi nampak sarimah, melihat pintu nampak sarimah. Itu dah artinya khusyuk, iaitu tidak terpandang yang lain melainkan terpandang Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya bagaimana kita nak sampai ke tahap itu? Lalu Allah bagi kita lorong, Allah bagi kita jalan, Allah bagi kita petunjuk melalui sunnah dan Al-Quran. Lorong jalan sunnah ni umpamanya hutan belantara yang telah ditebas jalannya untuk kita lalu. Ini dikata petunjuk. Allah dah tebas dah. Cuma kita tinggal lagi, kita lalu je. Macam mana cara nak lalunya? Pertama, Allah kata, barang siapa nak khusyuk, barang siapa nak ingat kepadaku, hadis kata al-mutu qabla an tamautu. Matikan dirimu sebelum kamu mati, baru kamu boleh khusyuk, baru kamu boleh ingat aku. Selagi kamu tak mati, kamu tidak akan khusyuk dan kamu tidak akan ingat selamanya. Sebab ini sifir dia, sebab ini cara dia, kaedah dia, jalan dia, metod dia. Kalau kamu tidak lalui jalan ini, kau tidak sampai Kuala Lumpur. Dari Kelantan ke Kuala Lumpur mesti lalu jalan ini. Jadi kita lalulah jalan apa? Al-mutu qabla an tamut. Lain jalan ada lagi. Seumpamanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa mengenal diri, kena Allah. Barang siapa mengenal Allah, binasalah jasad. Jadi dua jalan ini semua menceritakan kaedah membinasakan diri, iaitu mematikan diri. Dah dua jalan kita jumpa, semua menunjuk ke arah matikan diri. Persoalannya bagaimana nak matikan diri? Jikalau kita hidup ingin mencari yang hidup Allah, tidak akan jumpa. Sebab dua-dua hidup. Tak boleh. Kita hidup, Allah hidup. Kita ada, Allah ada. Kita wujud, Allah wujud. Jadi macam mana satu Allah? Mana satu yang berkuasa? Kita berkuasa ke Allah berkuasa? Allah berkuasa. Tapi kenapa juga Allah hidup, kita hidup? Ini makanya kita tak boleh bawa sesuatu yang kita tidak ada. Hidup bukan kita punya. Kenapa nak bawa hidup? Tak boleh. Kita kena, apabila Allah bersifat hidup, kita mesti mati. Apabila Allah bersifat wujud, ada, kita tidak ada, baru kita boleh jumpa Allah. Ini kita pergi jumpa kuasa, dia akan menolak, tak akan jumpa. Positif jumpa positif, tolak tak? Tolak. Dia Belaga. Hukum akal pun dah beritahu dah. Raja dengan raja berperanglah. Siapa gagah, siapa kuat. Ternyata kita tidak ada apa-apa. Jadi kita kena belajar dua kaedah ini, mematikan diri dan membinasakan diri. Macam mana caranya? Kan? Lalu Allah bagi tunjuk lagi. Allah tebas kita jalan. Nabi tebas jalan untuk kita lalu. Apa lalu? Kita ambil untuk mematikan diri supaya kita dapat ingat Allah, supaya kita dapat khusyuk, kita kena matikan diri. Macam mana nak matikan diri? Matikan diri bukan bermaksud membunuh diri, bukan bermaksud gantung leher, bukan bermaksud tikam diri. Tidak. Dia al-mutu qabla anta mautu, matikan dirimu sebelum kamu mati. Macam mana caranya? Lalu Allah buka jalan lagi, Nabi dan Rasul buka jalan lagi. Macam mana? Belajarlah kisah Nabi Musa AS. Halo. Jangan main-main itu. Kita sambung lagi. Kita berhenti di cerita Nabi Musa. Ini tujuannya untuk khusyuk kan? Dia kena belajar kisah Nabi Musa. Kena masuk lorong dulu.
masuk jalan yang dia telah ditebas. Jadi macam mana kisah Nabi Musa? Nabi Musa ini ditanya oleh kaumnya, "Ya Musa, bagaimana rupa Tuhanmu? Sedangkan aku ni," kata orang kafir, "bukan rasul, bukan nabi. Aku boleh tunjuk Tuhan aku. Aku boleh pegang, boleh gosok, boleh mandi, boleh kilik Tuhan aku ke hulu ke hilir. Tapi Tuhanmu macam mana ya Musa?" Musa tak boleh cerita. Malu tak? Malu lah, Nabi lagi rasul. Tak boleh cerita Tuhan dia lagu mana. Orang kafir laknatullah ni boleh cerita Tuhan dia. Jadi Nabi Musa bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhan, malu aku dengan pertanyaan orang kafir." Dia tak boleh jawab. Nabi lagi rasul tak boleh nak menjawab. Jadi tunjukkanlah rupamu ya Allah. Aku nak lihat, nak tengok, nak pandang, nak tilik, nak kelih, supaya aku boleh bercerita kepada orang, supaya orang percaya kepada aku. Sekarang ni macam mana orang nak percaya kepada aku? Jadi Allah kata, "Ya Musa, aku Allah Subhanahu Wa Taala ini laisa kamitslihi syai'un." Bersalahan daripada apa yang ada di fikiranmu. Bersalahan daripada yang baharu. Laisa kamitslihi syai'un, bersalahan daripada yang baharu. Apa yang kau fikir itu baharu. Jadi tidak ada. Apa yang kau fikir itu bukan aku. Jadi macam mana? Macam mana aku nak tunjuk rupa aku kepadamu? Aku bukan ain. Aku bukan benda. Nabi Musa nak juga. Baiklah Musa. Jikalau kau nak pandang aku, nak lihat aku, tilik aku, tengok aku. Aku hanya bagi satu kiasan saja. Dengan kiasan itu, engkau akan lihat, pandang aku dengan jelas, nyata dan terang, tidak berselindung. Aku tidak ada hijab, kata Allah. Terang matahari, terang lagi Allah. Kenapa sampai kau tak nampak Allah? Dekat mata putih, dekat mata hitam, dekat tak? Ya. Dekat lagi aku Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kau tak nampak? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku selalu berada di mana saja kamu berada. Kemana saja, ke tandas, aku ada di tandas. Kau kubur, aku ada di kubur. Kemana kau pergi? Aku tak pernah bercerai berpisah denganmu. Kenapa sampai kamu tak nampak? Kenapa? Aku bagi lagi satu ayat, kata Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Arafa rabbahu fasada jasad. Barang kemana kamu pandang ke mukamu, wajahmu, di situlah wajahku. Kenapa sampai kau tak nampak? Kenapa? Kemana kau hadapkan mukamu, di situ wajahku. Senang aku ini. Aku tidak ada hijab, tak ada dinding, tak ada tembok daripada menghalang kamu lihat aku. Kenapa kamu sampai tak nampak? Ini bukan cerita rekaan, ini cerita Allah, kalam Allah. Allah berkata begitu. Senang ya Musa, nak lihat aku senang. Baik, aku bagi satu kiasan. Kamu tengok bukit Tursina. Selagi kamu nampak bukit Tursina atau kekal di tapaknya, kamu tidak akan nampak aku Musa. Kamu lihat sehingga bukit Tursina itu sudah jadi kembali. Sudah tidak lagi terpandang Tursina. Bagaimana cara? Hai, waalaikumsalam. Sana pernah buka kasih. Pause sekejap. Once tahu sekarang. Rasa coklat, luar coklat, kopi coklat. Orang kita coklat. Orangnya kelabu. Mana si Mat? Ada dia punya budaya. Orangnya kelabu. Kelabu hatiku. Ini nama Pak Hamzah. Oh, Pak Hamzah. Tapi semua kenal dia Tok Kenali. Oh, apa tu? Rupa macam Tok Kenali. Itulah pasal.
Jadi kita sambung lagi Pasal Nabi mengenai Musa. Nabi Musa bagaimana caranya Nabi Musa yang melihat wajah Allah. nak melihat wajah Allah melalui Bukit Tursina. Lihatlah Nabi Musa akan Bukit Tursina itu. Jikalau kamu masih nampak Tursina itu kekal di tapaknya, kamu tidak akan melihat aku Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan. Melainkan kamu dah tak nampak Tursina itu, barulah kamu nampak aku. Jadi macam mana caranya Nabi Musa ni nak melihat supaya Bukit Tursina tu tak ada? Nah, macam mana caranya? Selama ni orang tengok, melihat bukit lah. Tapi Allah berpesan sehingga aku tak nampak Tursina macam mana. Lalu Allah bertajalli. Nah, ni kena maksud bertajalli ni kena pegang key point ini, keyword ini. Bertajalli, maka meletup. Al-Quran kata meletuplah Tursina itu dan Nabi Musa alaihissalam pun pingsan. Kalau hadis dan Quran berhenti setakat itu saja, habislah. Sampai bila pun kita tidak akan tahu apa tahu kesudahan. rahsia, tak ada. Bagaimana caranya? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala banyak memberi pengajaran kepada kita supaya carilah guru rohani. Cari guru rohani. Cari guru rohani. Cari guru hakikat. Baru kamu akan selesai masalah ini. Dalilnya? Macam mana kamu boleh mengatakan suruh cari guru hakikat? Tak ada pada guru-guru syariat, mana dalilnya? Sebelum kita cerita Nabi Musa, cerita dalilnya dulu. Kalau tak melalui dalil ini, tak akan jumpa Allah. Sebab apa? Cerita hadis Quran dah habis di situ dah. Habis di situ saja. Pergilah ke mana-mana pun itu saja. Lalu Allah bagi dalil lagi. Nak tak dalilnya? Lorong Allah tebas lagi. Allah bagi lagi lorong, dah tebas dah supaya kita lalui jalan ini. Mana lorongnya? Baik. Apa dalil Allah suruh cari guru hakikat? Dalilnya. Baik. Pada satu hari ni cerita lain lagi ni, untuk menyambung cerita tadi kena masuk cerita lain. Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Khidir. Dalil mengatakan Allah suruh cari guru hakikat. Dalil cerita Nabi Allah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa ini di antara Nabi dan Rasul yang paling banyak ilmu di antara Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Betul? Tak ada selain Nabi lain yang lebih ilmu daripada Musa. Itu digelarkan Musa kalam Allah. Musa kalam Allah, penyambung kalam Allah. Apa lagi yang Nabi Musa tak tahu? Akulah penyambung kalamnya Allah. Musa kalam Allah. Namun begitu ya Musa, kamu kena berguru lagi dengan Nabi Khidir, yang Nabi tidak ada bilangannya. Nabi yang tak ada masuk kategori lah, bukan top 10 lah umpamanya. Nabi rendah-rendah aja. Kamu kena berguru dengan Nabi rendah lah. Nabi Khidir. Nabi Khidir kan tak ada dalam golongan. Betul. Umpamanya bukan top 10 lah. Bayangkan kalamullah. Kalam ini, kalam ni. Cerita-cerita ni kalam ni. Fiqh ni cerita. Tapi intinya, isinya, kamu kena cari dengan guru hakikat, guru rohani. Iaitu Musa, kau pergi cari Nabi Khidir. Sebanyak mana pun ilmumu, sepintar mana pun, selebih mana pun ilmu, biarpun mu ini dipanggil Musa kalamullah, kamu belum apa-apa ya Musa berbanding Khidir. Jadi siapalah sangat Khidir ni? Namun perintah Allah Subhanahu Wa Taala, aku kena patuh
Pergi jumpa Khidir. Tengok orang guru rohani, guru hakikat dan makrifat. Khidir, Musa kata Khidir, kamu tak layak berguru dengan aku. Tak layak. Nah, sebelum itu begini. Jadi Allah kata, kamu pergi cari Khidir itu berada di antara pertembungan dua muara. Mu nak cari Khidir, pergi ke tempat pertembungan dua muara. Cuba sebut pertembungan Dua muara. Apa maksud pertembungan dua muara? Kitab hadis semua kata pertembungan dua muara. Setakat itu saja. Habislah. Lepas ni kita cerita. Nabi Khidir pun pergi. Nabi Musa pun pergi cari Khidir di tempat pertembungan dua muara. Lalu meringkaskan cerita, Nabi Khidir dah tahu dah. Sekilas ikan di air, sudah ku tahu jantan betina. Kerana aku Khidir ini penuh dengan ilmu hakikat, ilmu isi, ilmu yang di sebalik huruf. Kamu Nabi yang sebatas huruf, sebatas tulisan, surface saja, luaran saja. Kamu Nabi kulit, aku Nabi isi. Umpamanya begitu. Aku dah tahu dah. Kamu ni kulit durian, aku isi durian. Lalu apa boleh buat? Perintah Allah kan. Aku tak nak terima engkau sebagai muridku kerana engkau buat ilmu kulit, aku ilmu isi. Tapi apakan daya? Perintah Allah. Sepatutnya aku tak nak terima murid semacam ini. Tak apalah, Musa mari ikut aku. Dia pergi ke lautan, dibocorkan perahu. Jangan lupa, cerita kita ini nak balik pada cerita Nabi Musa tadi, Tur Sinai itu. Tapi kita tak boleh bawa Bukit Tur Sinai itu, melainkan kita habiskan cerita ini dulu. Dia ada berkait itu. Okey, baik. Lalu pergi ke lautan, dibocornya perahu. Di tengah lautan, ilmu akal tadi ni, ilmu akal. Musa kan ilmu akal, ilmu kulit. Ni ilmu yang kita baca tadi lah. Setakat itu saja, kulit habis. Lalu apa ilmu kulit? Kata, ya Khidir, aku datang ke sini nak menuntut ilmu, bukan nak cari mati. Khidir, daratan jauh, nelayan tak ada, nak berenang tak sampai daratan jauh, nak minta tolong dengan siapa, nelayan tak ada. Perahu makin lama makin penuh air. Mati kita Khidir, mati kita, mati. Wajib mati. Hukum akal mesti mati punya. Siapa nak tolong? Daratan jauh, tak larat kita berenang. Nelayan tak ada. Nelayan ni pun tak tolong, tak ada. Macam mana ni? Aku nak menuntut ilmu mengenal Allah. Tok Melayu duduk sini. Tak apa. Boleh sandar. Tak apa. Mati tak? Mati. Hukum akal dia mesti mati. Lalu hukum rohani dia tutup lubang tadi. Kamu Musa, daripada awal lagi aku dah nampak dah, kamu bawa ilmu akal. Ilmu akal mengharap bantuan orang untuk hidup. Cari nelayan untuk bantuan hidup. Kamu tidak berharap kepada Allah. Kamu cari nelayan. Kamu berharap di atas usahamu untuk berenang. Takkan boleh usahamu. Tengok. Kamu berharap kepada orang, tak berharap kepada Allah. Kamu berharap kepada daya usahamu, bukan berharap pada Allah. Ni ilmu rohani. Ilmu rohani tidak berharap kepada usaha untuk berenang, tidak berharap bergantung kepada nelayan untuk hidup. Usaha dan dan hidup itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pok tutup. Sekarang mana? Mati tak engkau? Itu saya kata. Itu aku kata, kau sebatas ilmu ya Musa. Kau tak nampak di sebalik ini semua ada Allah. Kan? Oh, minta ampun, minta maaf lah, aku tak buat. Dah. Tengok. Betul kan? Akal. Ni ceritanya dalam hadis Quran mengata pertemuan Musa dan Khidir itu di antara pertemuan dua muara. Apa erti pertemuan dua muara? Akal kita kalau sebut saja pertembungan dua muara, kita ingat Laut Masin, Laut Tawar.
muara sungai jumpa muara laut, itu yang kita ini. Kita Itu tahu, akal lah, itu kita akal. faham itu. Tapi jika kalau ilmu hakikat makrifat, dia suluh di atas pertembungan dua ilmu. Kiasan pertembungan dua muara itu, kiasan dua ilmu. Satu ilmu akal, satu ilmu rohani. Kan beza kan? Beza. Apabila sebut dua pertembungan muara, akal kita pun, akal Musa ini dah sungai lah, laut lah, tawa lah, masin dah berjumpa. Ini ilmu akal. Tapi kalau ilmu rohani, Allah bukan cerita laut ke, air ke, sungai ke apa. Allah cerita pertembungan dua ilmu. Antara ilmu akal dengan ilmu batin. Jadi Musa bawa ilmu batin, ilmu rohani, ilmu hakikat makrifat. Nabi Musa sebatas ilmu akal syariat. Lalu dia pergi, kata cerita, dia jumpa rumah orang janda. Orang janda memanglah roboh, buruk kan. Dia minta baiki. Ringkas cerita sampai petang, tak bagi makan, tak bagi minum. Macam mana? Enjin pun berhenti, ni kan orang. Pergilah beritahu Khaidin, ni masa jam berapa? Takkan tak ada biskut Mary ke? Tak? Kau biskut Mary ke? Kepuk-kepuk ke kan? Kepuk lekor ke? Tak ada. Engkau lah beritahu. Last sekali kena ke Nabi Musa. Khaidin, jam sudah pukul berapa umpamanya? Pegang kan? Petang ni. Dah petang ni, kalau maghrib, kalau zuhur tu bolehlah kita. Dah petang ni, air kosong pun tak ada, apa gaya ni? Tengok. Lalu Nabi Musa, Nabi Khadir pun tegur lagi, ya Musa, inilah daripada awal lagi aku tak nak terima engkau sebagai muridku, kerana engkau ni sebatas akal saja. Masih lagi guna akal. Masih guna akal. Kamu tahu tak janda ni miskin kan? Kamu tahu tak rumah dia nak roboh kan? Usah nak bagi makan engkau, dia sendiri pun tak makan. Engkau ini Musa bekerja nak upah. Kan nak upah kerja. Orang kerja lillahi ta'ala. Begitu juga engkau solat nak syurga, haji syurga, nak sedekah nak syurga. Engkau ni hanya ingat nak upah je kerja engkau. Kau tak tahu yang solat engkau berdiri itu pun Allah yang dirikan, bukan engkau yang kerja. Kenapa kau nak minta syurga? Bukan kau yang buat kerja, kau nak minta gaji. Enggak? Tenaga yang kau curahkan, siapa yang bagi? Allah. Jadi kenapa kau nak ambil upah? Inilah engkau Musa. Asal je ibadah nak upah. Asal ibadah nak upah. Orang mencari aku Allah Subhanahu Wa Taala, mu nak upah je. Itu kamu sebatas akal je, asal kerja nak upah. Orang ada hukum akal kan? Betul. Puasa Senin kami, nak surga, nak bidadari, nak pahala. Mana ikhlasmu? Mu buat nak surga kan nak Allah? Allah. Kenapa kau nak minta upah? Kau tak boleh berguru dengan aku, ya Musa. Minta ampun, minta maaf lah kan. Baik, pergi naik ke darat pula. Pergi ke darat, jumpa budak belum akil balik. Nabi Khadir pancung budak. Di situlah tahap kemarahan. Tahap ilmu akal ni, muara akal ni. Khadir, budak itu belum akil balik. Belum akil balik ni tak ada dosa kan? Kecuali tua bangka macam ni. Banyak dosa ni, bolehlah kau bunuh. Ini budak, dosa besar tau. Aku tak nak sekongkol dengan kau. Aku tak nak subhat dengan kau, ya Khadir. Aku mencari Allah, kamu keredaan Allah, kamu pergi bunuh orang tak berdosa. Dengan aku sekali berdosa. Sebab ini dosa besar. Yang bunuh kan? Yang tadi dosa kecil-kecil bolehlah kita kongsi-kongsi. Ini dosa besar. Maka aku tak boleh ni kerja macam ni. Inilah yang Musa, daripada awal lagi aku dah nampak engkau ni biarpun Nabi kalamullah, kamu muara akal, aku ini muara rohani, muara hakikat, muara batin. Engkau tak nampak sebagaimana aku nampak, ya Musa, kerana engkau sebatas akal.
Macam mana batasan rohani? Macam mana? Musa, budak tu siapa buat? Allah. Kudrat aku ni siapa yang gerakkan? Allah. Takdir yang menimpa ini perkara baru ke perkara Lauhul Mahfuz? Jadi apa gerak aku? La tataharraku zarratan illa biiznillah. Tak bergerak biarpun sezarah juga tidak izin. Jadi siapa mengizinkan akunya Musa? Allah. Itu. Kamu nampak aku, tapi di sebalik aku ni siapa Musa? Tangan milik Allah, gerak milik Allah, budak milik Allah, semua milik Allah bukan jadi. Kamu tak nampak itu sebab kamu akal. Tengok. Itu dalilnya kita menuntut ilmu kena mencari guru batin, guru hakikat. Tengok berbalik pada Nabi Musa tadi. Kalau hukum akal, hukum fiqh, Bukit Tursina meletup, Nabi Musa pengsan, habislah. Habis. Tergantung. Jumpa pertengahan dua muara, oh dia ingat muara sungai, habis. Tapi guru hakikat marifat lain. Ni nak tak belajar hakikat marifat tentang Bukit Tursina tadi? Dalil dah ada kan? Ada. Begini cara cerita ni. Kena mencari guru batin. Dalil ada tadi kan? Ada. Jadi nak tak kita sambung? Okey. Betul ni? Betul. Jadi macam mana tafsiran ilmu batin, ilmu hakikat marifat tentang Bukit Tursina? Musa sudah tinggal. Musa, kalau cerita Musa Pensan habislah. Tergantung. Tapi kalau cerita Khadir ada lagi. Sebab dia guru batin. Ada lagi. Baik. Kalau Nabi Musa tengok bunuh budak tu, dia kata dosa besar lah, jahat lah. Zalim. Tapi kalau batin, Nabi Khadir gerak siapa? Allah. Tangan siapa? Allah. Milik siapa budak tu? Jadi ayat Quran pula, la tataharraku zarratan illa biiznillah. Tak bergerak biarpun sezarah juga tidak izin. Jadi aku diizin siapa ni? Adakah aku potong ni perkara baru? Jadi kamu tak nampak Musa, maka aku tak nak terima kamu sebagai murid aku. Jauh ilmu akal berbanding ilmu rohani. Tak akan berjumpa dengan kebenaran. Jadi macam mana cerita ilmu batin, ilmu hakikat, ilmu makrifat, ilmu guru rohani dengan cerita Bukit Tursina macam mana? Tak ada dalam kitab. Nak dengar tak? Baik. Tok Nali di situ. Nak dengar tak ni? Yang benar. Betul. Semua dapat tahu. Jadi boleh kongsi. Jadi tajuk asalnya apa? Ni apa? Khusyuk solat kan? Nak ingat Allah kan? Sampai ke sini ceritanya panjang. Baik. Lalu macam mana? Itu sinar. Jikalau kamu nampak Tursina masih kekal di tapaknya, kamu takkan nampak aku ya Musa. Tapi setelah bukit tidak lagi terpandang bukit, maka disitulah kamu akan nampak aku dengan jelas, dengan terang, dengan nyata. Tidak terlindung, tidak terbatas, tidak terdinding sedikit. Lalu Nabi Musa pun, ni muara Khadir ni. Muara Musa dah tinggal dah. Baik. Macam mana? Allah bertajalli ke atas Bukit Tursina, maka Quran kata Tursina pun meletup. Meletup tu bahasa Musa. Ya, bahasa Musa. Bahasa Khadir meletup lain. Nabi Musa pun pengsan. Pengsan ini bahasa Nabi Musa. Pengsan Nabi Khadir lain. Nak Khadir ke nak Musa ni? Nak Khadir. Jadi meletup di situ bukannya seumpama kena bom. Quran kata bukit meletup. Nabi Musa pengsan. Apa meletup? Apa pengsan? Jadi apabila Allah bertajalli, ini satu tajalli. Tajalli ini umpama ni air panas kan? Ini wak. Ini piring. Jadi di sini apa ni? Wak kan? Wak kan? Wak ni besi ke, batu ke, api ke? Kan air. Sama tak? Sama. Ini tajalli.
Kalau ciptaan, kalau buatan, umpama tepung jadi roti canai. Betul. Lain. Dia roti canai tak boleh ditepung. Betul. Tak boleh dah. Sebab dia buat benda lain. Itu dia kata buatan, kejadian. Tapi kalau tajalli, umpama ini air jadi air batu. Kalau cair air batu dia jadi apa dia? Jadi air. Ini tajalli. Kalau Allah cipta, Allah buat, Allah jadikan, artinya seumpama tepung jadi roti canai. Betul. Umpama kapas jadi baju. Betul. Lain. Tapi tajalli, apa itu tajalli? Tajalli ni artinya Semua jadi. jadi Allah bertajalli ke atas Bukit Tursina, dan apabila Nabi Musa pandang dengan ilmu Khidir, bukit bukan meletup, bukan pecah, bukan terpindah sedikit pun tak ada. Quran kata meletup kan. Kalau meletup kenapa duk ada lagi? Betul. Kenapa duk ada lagi? Itu maksudnya meletup ini artinya lebur. Maksud apa? Lebur. Lebur, karam, tenggelam dalam wajhullah. Masya Allah. Tidak lagi ku terpandang bukit. Bukit itu hanya nama, hanya sifat. Tetapi asalnya siapa? Allah. Lalu pengajaran Tursina itu dibawa pada dirinya. Itu baru pengajaran. Oh, Allah suruh aku anggap Tursina itu kepada diriku. Sebagaimana berlaku pada Tursina, sebegitulah berlaku atas diriku. Mana diriku ni? Ni mana aku? Tangan milik siapa? Allah. Kaki milik siapa? Allah. Semua milik siapa? Allah. Mana lagi aku? Ini maksud pengsan. Pengsan ini bukannya koma, bukan paralyzed, bukan tak sedar diri. Koma ni sebagaimana meletup tadi, lebur di dalam wajhullah. Ni pengsan ni arti apa? Karam Nabi Musa dalam wajah Allah. Tangan milik siapa? Allah. Kaki milik siapa? Allah. Semua milik siapa? Allah. Mana aku? Mana Musa? Mana Azizi mana? Bangun Azizi, bangun. Nama siapa? Azizi. Mana Azizi? Azizi. Itu dada. Mana Azizi? Duduk. Mana Azizi sekarang? Mana? Itu dia kata Musa, selagi kamu nampak Bukit Tursina, kamu tidak akan nampak aku. Setelah kamu tak nampak Bukit Tursina, di situ tempatlah kamu nampak aku. Leburkan Tursina itu Musa. Tengok. Begitu juga dirimu Musa. Ni. Itu kiasan Tursina. Kiasan Tursina Nabi Musa bawa pada dirinya. Ini Bukit Tursina sebetulnya ini. Mana aku? Mana? Sekali lagi tanya, mana? Tangan milik siapa? Allah. Kaki milik siapa? Allah. Semua milik siapa? Allah. Mana Azizi? Azizi tidak ada. Kalau tidak ada Azizi, siapa yang ada? Allah. Ini tempat. Ini orang mengenal diri ini. Orang yang mengenal diri ini setelah tidak lagi terlihat diri sendiri. Orang siapa melihat bukit, sudah tak terlihat bukit lagi. Tak ada Tursina, tak ada diriku. Tengok, mana ada? Mana ada? Kalau tidak ada engkau, siapa yang melihat? Allah. Maka kita nampak. Siapa yang mendengar? Allah. Maka kita boleh sembah. Siapa yang hidup? Allah. Makanya kita boleh beraktiviti. Kalau kita mati, kalau kita pekak, kalau kita buta, kalau kita tidak ada kan? Tetapi kenapa ada? Kan ada. Begitu cara kita mencari guru Khidir. Kalau guru Musa, habis itulah tak ada dah. Tak ada. Habis. Tergantung. Tak tahulah. Tapi kalau cerita Khidir, ada lagi. Dia melihat di sebalik huruf. Macam tadi, masuk ajak Nabi Musa ke Laut. tengah lautan. Mati tak? Mati kalau ilmu akal. Tengok, bunuh budak. Dosa besar tak? Dosa besar kalau kau yang buat. Tapi kalau Allah, begitu juga. Karam Nabi Khidir. Karam arti apa? Meletup tadi lah. Meletup pengsan tadi. Bukan koma, artinya tenggelam dalam wajah Allah. Maka
beginilah fa aina matwallu fasama wajhullah. Mana kau hadap mukamu, di situ wajah Allah. Mana ada lagi dunia? Kalau ada dunia, ada Allah, berapa wujud? Syirik tak? Syirik. Makhluk ke dunia ni? Dunia makhluk kan? Makhluk binasa kan? Kalau binasa ada ke tidak? Tidak ada. Yang ada siapa? Allah. Asal saja makhluk binasa. Kenapa kamu masih adakan makhluk? Kena tak diri Haji sekarang mana? Haji tak ada, yang ada Allah. Jadi siapa yang melangkah? Siapa melangkah? Allah. Siapa melihat? Allah. Kenapa kamu tidak terpandang Allah pada dirimu sendiri? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tiliklah pada dirimu sendiri. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku ada di mana kau berada. Kenapa kau tak dapat? Kau berjalan aku, kau melihat aku, kau mendengar aku, kau hidup aku, kau ada pun aku. Mana engkau? Mana engkau Aziz? Yang ada siapa? Allah. Jadi selamanya, sampai bila-bila pun kita tidak ada. Yang ada Allah. Harta milik siapa? Allah. Anak isteri milik siapa? Allah. Dunia akhirat milik siapa? Allah. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu itu siapa? Allah. Ada tak kita? Ada Allah meliputi kesekalian alam. Tidak ada tempat, tidak ada ruang untuk adanya makhluk. Umpama ini kaca kan? Ada tak ruangan besi, ruangan kayu? Ada kan? Ini meliputi kaca bukan? Ada tak benda lain boleh masuk dalam kaca? Begitu juga Allah. Alam ini diliputi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak peluang untuk adanya makhluk? Jadi semuanya milik Allah. Bukan lagi milik. Kalau milik ada dua. Semuanya wajah Allah. Mana engkau? Mana aku? Mana semua? La mawjud bil haqqi illa Allah. Tak ada yang wujud di dunia ni melainkan yang ada yang wujud itu aku Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bertaburlah kamu atas muka bumi ini. Asal saja kamu kenal kakimu milik Allah, kuasamu milik, jadi segala-galanya maka matilah kamu pada hari ini. Maka talqimlah pada hari ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dan kau pada al-mutu qabla an tamut. Yang hidup siapa? Allah. Selama. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis betul.